الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kesempatan, ruang dan peluang kepada kita untuk kita berhimpun dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada malam ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Saya duk cadang-cadang malam ni nak bagi selesai berkenaan tentang zikir ketika turunnya hujan, ataupun bab-bab yang ada kena-mengena dengan zikir dengan turunnya hujan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain. Zikir ketika turun hujan. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi melihat hujan, baginda berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Pendek je, ada 3 patah perkataan saja. Apa yang maksud dia? Ya Allah, semoga menjadi hujan yang membawa manfaat, ataupun kita nak mudah faham, ya Allah, mudah-mudahan hujan yang turun ini membawa manfaat kepada kami. Macam tu. Jadi akan ada orang tanya, berapa kali nak kena baca 3 perkataan ni? Allahumma sayyiban nafi'an ni berapa kali nak baca? Tengok yang bawah. Kami riwayatkan juga di dalam Sunan Ibnu Majah, dan di sana disebutkan Allahumma sayyiban nafi'a sebanyak 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Baca hari ni hujan turun, nampak hujan turun, baca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Itu. Baik. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab kitab agung Imam Syafi'i, dengan sanadnya yang meriwayatkan hadis mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, utlubu istijabatad du'a, mintalah untuk dimakbulkan doa. Doa ini akan dikabulkan bila kita minta pada 3 keadaan ni. Yang pertama, indal tiqa'il juyush, ketika bertembungnya 2 musuh ataupun 2 pasukan. Dalam kitab ni sebut 2 pasukan bertemu, maksudnya 2 pasukan tentera. Duk tengah nak pergi perang ni, bertemu kita dengan tentera musuh berimpun. Masa tak perang lagi, duk tengah berimpun tu, masa tu baca doa, kerana ketika itu mustajabnya doa. Yang kedua, wa iqamatis salati, ketika waktu iqamah solat. Sebenarnya dalam kitab Al-Azkar ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat,
ada bincang juga dalam perbahasan bab-bab yang lain yang sebelum ni berkenaan tentang waktu-waktu yang mustajab doa. Antaranya doa di antara dua khutbah, antaranya ketika imam nak naik ke mimbar, masa imam nak naik tangga mimbar tu, sebelum dia bercakap, masa dia tengah naik tu mustajabnya doa. Jadi ketika qomat pun mustajabnya doa, lepas habis qomat tu mustajab doa. Dan yang ketiga, wa nuzulil ghaith, dan apabila waktu turunnya hujan. Baik, akan ada orang tanya, dia kata, ustaz, pasal apa kena ada waktu yang mustajab? Sebab apa kena ada waktu yang mustajab? Waktu lain Tuhan ni tak ada kemampuan ke nak memustajabkan doa hamba-hamba dia? Tak, waktu lain pun ada. Cuma kata guru kami, apabila Nabi memberikan isyarat ataupun petunjuk kepada kita tentang waktu-waktu ataupun ketika peristiwa-peristiwa dimakbulkan doa, ialah sebagai rahmat Tuhan kepada kita. Untuk orang-orang yang berdosa, yang doa dia ni susah nak dimustajabkan kerana terhalang disebabkan dosa dia, ataupun terhalang disebabkan dia ni tak khusyuk ataupun tak penuh berharap kepada Allah Ta'ala, maka waktu-waktu ni Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba-hamba dia, tanda rahmat dia kepada hamba-hamba dia. Itu je. Wallahu a'lam. Selesai. Habis. Seterusnya kita masuk zikir setelah hujan mereda. Kalau orang KL panggil hujan gerimis, kita seriak lah. Kita seriak. Cakap dengan orang KL seriak, mereka tak faham. Hujan yang masa tengah hujan seriak tu, kita nak baca apa? Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, yakni Sahihain, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami pada waktu subuh di Hudaybiyah setelah turunnya hujan pada malam hari. Jadi Nabi ni tengah semayang waktu subuh. Okey. Malam tu hujan, subuh tu baru seriak. Tu maksud dia. Jelas tuan. Malam tu hujan dah di Hudaybiyah. Lepas mayang subuh tu hujan dah seriak. Lalu Nabi pun bangun dan Nabi menghadap di khalayak ramai. Nabi menghadap sahabat-sahabat. Lalu Nabi pun bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kamu tahu apakah yang difirmankan oleh Tuhan kamu? Qalu, lalu sahabat pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui. Baik, sebelum saya nak melanjutkan matan hadis yang seterusnya, saya nak hurai sedikit adab dengan guru. Adab dengan guru. Contoh, apa yang sahabat tunjuk kepada kita bila Nabi tanya sesuatu. Contoh, sebelum ni Nabi pernah tanya kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak ingat nama sahabat tu, tak naik kat kepala saya. Nabi tanya pada seorang sahabat, tahukah kamu ke manakah matahari tenggelam? Tahukah kamu ke manakah matahari tenggelam? Maka sahabat pun jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan perhatikan, hampir dikatakan semua hadis yang hampirlah kita kata, kebanyakan hadis yang kita jumpa bila Nabi tanya para sahabat, tahu tak ni, tahu tak ni, tahu tak ni, para sahabat akan menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Apa istifadah yang kita boleh dapat, faedah yang kita boleh dapat daripada perbuatan para sahabat ini, iaitu para sahabat ni dia tak buat, budaklah sebut palatau. Palatau. Dia tak kira dia kerja nak goreng. Dia bukan kerja goreng. Adab dia macam tu. Yang pertama, kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jangan dia buat goreng.
Dan sebenarnya soalan-soalan yang dilontarkan ini dia menjadi ujian yang berat buat penceramah-penceramah yang berada di meja-meja penceramah. Kadang tiba-tiba duduk tengah ceramah ada orang tanya soalan. Sebab tu saya tak pernah buka soalan. Saya takut. Sebab soalan-soalan ni saya bukan orang yang fakih. Orang yang fakih tu dia mudah lah terus nak jawab. Saya kena study dulu. Jadi Allah SWT, ujian bagi orang yang berceramah di meja-meja penceramah ialah apabila datangnya soalan-soalan spontan. Kalau tiba-tiba orang ahli jemaah tanya, "Ustaz, kalau macam ni hukum dia macam mana? Kalau buat macam ni boleh ke tak?" Itu. Kalau dia tak jawab, lagi jatuh standard dia. Jatuh standard dia. Duk mengajar banyak ni takkan tak tahu orang tanya. Kadang soalan basic. Kadang ni tuan-tuan, soal hak penceramah ni dia study, baca hak sungguh-sungguh ni, hak dalam-dalam. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji mai seorang jemaah tanya benda hak simple. Benda tu simple sangat, tapi nak jadi cerita mungkinlah dia terlepas pandang ataupun dia terlupa. Soalan ni mudah sangat, tadi cerita hak dalam-dalam tak bahaya, jawab juga. Maka ini yang bahaya untuk ujian penceramah. Kerana apa? Tergesa-gesa ketika menjawab soalan, terlalu tergesa-gesa. Saya pernah sekali tuan-tuan, sekali seumur hidup saya, tu pun baru-baru sangat, taraduk pedua jadi juga. Tapi tak tanya dekat meja ceramah, tanya dalam grup WhatsApp. Sahabat saya ni dalam grup WhatsApp kami, dia hantar satu video TikTok berkenaan tentang seorang ustaz ni. Dia ulah berkenaan tentang tasyrikun niyah. Apa itu tasyrikun niyah? Berkongsi niat dalam satu ibadat. Untuk puasa kita boleh berkongsi niat puasa sunat dan niat puasa fardu, niat puasa sunat dengan niat puasa sunat. Tapi dalam isu yang ditanya oleh sahabat saya, dia tanya isu berkenaan tentang tasyrikun niyah fi salah, menggabungkan niat dalam satu solat. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Jadi saya masa tu tergopoh-gopoh buat voice cakap. Lepas buat voice cakap tu, hantarlah voice tu, mujuk lepas tak viral. Jenuh saya nak counter. Jadi saya kata dalam isu tasyrikun niyah fi salah ni tak boleh. Tak boleh qiyas dengan puasa. Tu balik rumah tu, pagi tu saya ada bengkel SPM. Jawab tu sebelum nak pergi bengkel SPM, kalang kabut jawab. Habis bengkel SPM tu rasa tak sedap hati. Rasa cepat sangat jawab ni. Balik rumah buka kitab, rupa-rupanya ada yang boleh, ada yang tak boleh. Gitu. Hak ni bahaya ni. Tergesa-gesa, tergopoh-gapoh untuk menjawab soalan. Lebih baik jawab tak tahu. Kalau orang tanya 10 soalan jawab tak tahu, orang mungkin kata, mengajar apa sampai 10 soalan tak lewat. Kalau periksa ni fail dah ni, C lah markah dia. C pun C lah. Abang kat jemaah, C pun C lah. Yang penting orang tak terkesan dengan keputusan jawapan kita yang terburu-buru. Jadi sahabat tak goreng, sahabat tak pala tahu. Sahabat pun kata Allah dan Nabi lebih mengetahui. Qala, lalu Nabi pun kata, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Di antara hamba-hambaku ada yang beriman. Lalu Nabi baginda bersabda, dia berfirman, dia tu yakni Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan kafir. Tu Nabi kata, masa hujan turun ni, bila reda, bila seriak, ada orang yang lepas turunnya hujan dengan seriak tu, hujan jadi seriak tu, ada hamba yang jadi semakin beriman dan ada hamba yang akan jadi kafir. Macam mana tu? Fa amma man qala, barang sesiapa yang berkata, masa hujan tu tengah turun tu, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, telah diturunkan kepada kami hujan dengan rahmat dan kurnia Allah. Kalau tuan-tuan bawa kita, tuan-tuan highlight sikit, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ni zikir dia.
Hujan seriak tu tuan-tuan baca ni, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Sesungguhnya telah diturunkan hujan kerana rahmat Allah, kerana rahmat Allah dan fadlih, kurniaan Allah. Itu zikir dia. Nabi kata siapa-siapa hak baca mutirna ni, fadzalika mu'minun bi wa fadzalika mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman bi, mu'minun bi, beriman kepadaku, yakni beriman kepada Allah. Wa kafirun bil kawakib. Ni baik. Dan kafir kepada bintang-bintang. Siapa yang cakap macam tu, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, siapa-siapa cakap itu maka dia beriman kepada Allah dan dia telah kufur kepada bintang-bintang. Maksudnya dia tak percaya dekat bintang-bintang. Wa amma man qala, dan barang sesiapa yang berkata, mutirna binau'i kadza wa kadza, telah diturunkan kepada kami hujan kerana rasi bintang ini dan itu. Saya cerita, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib, maka sesungguhnya dia telah kafir denganku dan dia beriman dengan bintang-bintang. Baik, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, binau'i, nau'i, dalam kitab terjemahan Al-Azkar diterjemahkan dengan rasi bintang. Baik, rasi bintang ni pada tuan-tuan, rasi bintang ni kalau bahasa kita burush. Rasi bintang ni, burush ni apa dia? Orang yang belajar ilmu bintang ni, kalau kita tak belajar ni, kita tengok bintang ni tak nampak apa, kita hanya nampak gugusan-gugusan bintang. Penjodoh bilangan bagi bintang, gugusan bintang. Gugusan. Lama tak dengar lah kataan gugusan ni. Kita duk tengok kan malam ni, kita tengok kat langit, nampak bintang. Kita pun tak nampak rupa bintang apa. Kita tak nampak rupa bintang tu. Kita jumpa nampak dot tu saja. Tapi orang yang mengaji ilmu rasi bintang, orang yang mengaji tentang ilmu burush, dia boleh hubungkan antara satu bintang dengan satu bintang menjadi satu bentuk. Menjadi satu bentuk. Ada yang Leo, macam-macam lah. Ada hak nampak macam kala jengking, ada hak nampak macam orang duk tarik pemanah. Kan? Yang tu yang orang, yang itulah yang disebut sebagai ilmu rasi bintang. Ada. Siapa-siapa hak berjaya macam tu, maka dia telah beriman dengan bintang dan dia kufur dengan aku, yakni Allah. Baik, istifadah dalam hadis ni nak cerita apa? Dalam berlakunya peristiwa hujan yang seriak, sama ada hujan sebelum ni lebat kemudian seriak, ataupun hujan tu tak berapa lebat tetapi berpanjangan kemudian dia seriak, ada dua golongan. Golongan yang pertama, dia beriman bahawasanya daripada hujan turun sampai hujan seriak sampai hujan berhenti, hak ni kerja buat Tuhan. Golongan yang kedua, yang golongan pertama ni golongan beriman. Golongan yang kedua, mereka percaya. Golongan kedua ni ada dua jenis. Golongan kedua ni ada dua jenis. Daripada dua jenis tu, yang pertama iaitu dia percaya bahawasanya daripada start hujan turun sampai hujan seriak sampai hujan berhenti, kerja buat Tuhan. Tapi bagi dia ada kena mengena sikit dengan rasi bintang. Yang ni lah syirik. Dia menyekutukan Allah, sedangkan Allah al-munfaridu fi af'alihi. Allah ini tunggal pada perbuatan dia. Bintang tak ada kena-mengena pasal hujan turun. Hak golongan kedua, dia tak percaya turun, tak percaya terus hujan ni turun berhenti ni pasal Tuhan. Dia rasa semua ni sebab bintang. Ni bahaya. Ini dua golongan yang dalam kategori kedua ni boleh jadi jatuh dalam keadaan kufur. Selesai, habis dekat tu. Hudaibiyah cukup dikenali, iaitu perigi yang berdekatan dengan kota Mekah, yang dapat ditempuhi dalam waktu yang sebentar. Yang ini saya tak syarah ni, as-sama'u adalah hujan. Baik, tengok sikit selepas tu. Ulama mengatakan, ni perbahasan ni perbahasan hukum. Ulama mengatakan apabila seseorang Muslim mengucapkan
telah diturunkan hujan kepada kami kerana rasi bintang ini dan itu. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Dia beriman kata hujan ni turun pasal ada bintang, gugusan-gugusan bintang yang berimpun titik-titik dia ni yang menyebabkan hujan turun, hujan seriak, berarti hujan. Kalau dia cakap macam tu, dia faham macam tu dan bermaksud menjelaskan bahawa rasi bintang tersebut adalah pencipta dan pelaku hujan, maka dia menjadi kafir dan murtad tanpa diragui lagi. Macam tu. Dengar orang cakap itu, tiba-tiba kita baik. Ni saya nak urai sikit kat sini. Katalah tuan-tuan duk naik bas ke, naik ETS ke, naik kapal terbang, hujan. Sebelah tuan-tuan tu ada orang Islam kita, orang kita. Dia pula kata, ish hujan lah. Lepas tu lama-lama seriak. Dia kata, nikih bintang sekian-sekian lah kot. Dia kata. Kita kena tanya dia, maksud bintang ni apa dia? Maka dia kata, tak, bintang Leo tu. Leo tu yang bagi reda hujan dengan berhenti hujan ni. Maksudnya macam tu kak? Kalau ikut dalam Al-Azkar karangan Imam Nawawi, dia kafir tak? Dia murtad tak? Ya, al-khuruju an dinil Islam. Dia telah berlakunya riddah, telah murtad, keluar agama. Tetapi ada tetapi dia. Tetapi dia ialah bukan kita yang menjatuhkan hukuman seseorang itu kafir ataupun murtad, kerana kita tidak memiliki wilayah penguasaan tu. Yang hanya boleh menjatuhkan seseorang muslim itu kafir ataupun murtad adalah daripada qadi ataupun ulul amri, pemerintah dan hakim sahaja. Kita cuma kata kalau cakap macam ni boleh jatuh kafir ni, boleh cakap tu saja, tapi kita tak kata dia kafir. Dia tak berani. Bahaya istilah budaya takfiri, budaya mengkafirkan antara sesuatu umat ini adalah budaya yang bahaya. Sebab tu kuasa untuk menjatuhkan hukum seseorang itu kafir ataupun murtad mestilah jatuh daripada qadi ataupun ulul amri. Habis dekat tu. Walaupun on paper, walaupun dalam kitab dia cukuplah syarat ni, tapi bukan kita, bukan kita yang nak selesai perkara tu. Habis. Apabila dia mengatakan, ni sambungan ni. Apabila dia mengatakan dengan tujuan menjelaskan bahawa rasi bintang itu adalah tanda-tanda turunnya hujan, sedangkan yang menurunkan dan menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak kafir. Saya baca dulu, saya urai. Mereka juga berbeza pendapat tentang kemakruhannya. Yang benar adalah hukumnya makruh kerana termasuk dari lafaz orang kafir. Inilah zahir hadis dan penegasan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab dan selainnya. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti dekat ni. Dalam paragraf ataupun perenggan kitab Azkar ni, Imam Nawawi bawa dua keadaan, dua situasi, dua ucapan. Ucapan yang pertama, orang tu faham, dia kata hujan ni turun, hujan ni berhenti, hujan ni seriak pasal bintang, rasi bintang ni punya kerja, dia yang cipta benda tu. Okey, yang tu kita sepakatlah kafir kata dia. Kata-kata dia adalah kata yang kufur. Kalau qadi sabit, dia boleh jadi kafir. Baik. Situasi ataupun ucapan yang kedua, orang ni cakap lagu ni, saya duk tengok-tengok lah, dia kata. Saya duk tengok-tengok lah, rasi bintang ni dia duk nampak kot langit ni ada nampak bentuk kala jengking. Contoh kan, bentuk kala jengking. Yang ni petanda kata hujan seriak nak turun, nak berhenti dah ni. Dia kata lagu tu. Kita pun kata, tanya dia, maksudnya pasal bintang tu kak? Dah, dia kata dah. Yang buat hujan, yang bagi seriak hujan, yang bagi berhenti hujan Allah Ta'ala. Cuma petanda dia nampak kat bintang tu. Dia faham lagu tu. Maka kata Imam Nawawi, dia nakal daripada pandangan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab dia masukkan pandangan di dalam Al-Azkar. Dia kata apa? Pandangan dia adalah sepakat tak kafir. Kalau bawa pergi ke mahkamah pun, sabit nak dakwa pun tak jatuh kufur.
Cuma khilaf dia ialah walaupun tak kafir, ada yang kata makruh. Atas ilah apa? Tuan-tuan, bila kita nak jawab hukum kan, wajib, sunat, makruh, haram, dia bukan main macam tu saja. Bawah tu dia ada satu tajuk, nama dia illah. Illah ni apa dia, tuan-tuan? Illah ni kalau dalam bahasa sains, inference, sebab yang bukan sebab biasa, sebab yang dikaji. Kata Imam Nawawi rahimahullah, Imam Syafi'i kata apa? Sebab apa dia jadi makruh? Kerana lafaz perkataan itu, lafaz ayat itu adalah lafaz ayat orang kafir. Walaupun hati dia tak bermaksud macam tu, sebab tu tak jatuh haram. Kerana sebutan perkataan tu sama macam orang kafir cakap, maka dia jadi makruh. Baik. Persoalan, kalau lagu tu Ustaz, ada orang dia tak heran bab makruh. Bab makruh ni tuan-tuan, makruh ni kalau meninggalkannya dapat pahala, kalau buat tak dapat apa, cuma tidak disukai oleh Tuhan. Makruh ni kataan asal dia karaha, karhun. Apa makna karhun? Tak suka, benci. Jadi jangan kita ambil ringan sangat benda makruh ni. Kita tak apa Ustaz, makruh lah, bukan dosa pun, dia kata lagu tu. Makruh ni Tuhan tak suka. Contoh perkara makruh ketika solat, makan petai sebelum nak pergi sembahyang, tak kumur apa, tak gosok gigi apa, main sembahyang terus. Makruh, Tuhan tak suka, walaupun tak dosa. Sembahyang biasa. Makruh. Macam tu. Makruhat dalam puasa, dia tak bersahur, dia tak sok. Walaupun tak batal puasa dia, tapi Tuhan tak suka. Pasal nak membezakan puasa Yahudi Nasrani dengan puasa kita adalah sahur. Jadi illah ni, illah Imam Syafi'i ni letak, ada asas dia. Asas dia ialah sama perkataan tu. Baik, pandangan yang kedua. Ni pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua ni, dia kalau tuan-tuan buka dalam Irsyad Fatwa, dalam Irsyad Fatwa ada sebut harus, boleh untuk kita tengok bintang. Baik, macam ni. Dalam ilmu bintang ada dua jenis. Ada dua jenis ilmu. Yang pertama disebut meteorologi. Yang pertama disebut sebagai meteorologi. Baik. Meteorologi ni apa dia? Ilmu ramalan cuaca. Sama ada dia tengok langit, sama ada dia tengok humidity, kelembapan cuaca, sama ada dia tengok bintang, apa sahaja yang berkaitan dengan alam. Nama dia meteorologi. Yang kita duk tengok kat TV dulu, lah orang tak tengok dah berita. Tengok kat TV tu ramalan cuaca, dia tulis ramalan cuaca hari ini ataupun untuk esok. Itu meteorologi. Yang kedua, ilmu yang kedua yang tak boleh, nama dia ilmu astrologi. Tadi meteorologi, yang ni astrologi. Astrologi ni juga dikenali sebagai ilmu zodiak. Ilmu zodiak. Ilmu zodiak ni ilmu bintang. Yang zodiak, ilmu astrologi ni, yang ni yang tak boleh. Yang ni yang tak boleh. Baik. Baik. Ada orang tanya, Ustaz, bukankah kedua-dua ilmu ni tengok bintang juga? Meteorologi pun tengok bintang. Kita boleh tak tahu ilmu meteorologi? Kita boleh, contoh malam kan. Malam tengok kat langit, nampak tak bintang? Kalau awan tutup, maksudnya tanda nak hujan lah, kita boleh ramal lagu tu. Kalau nampak bintang, kita tahu hujan tak turun kot malam ni, ramalan saja. Adapun astrologi ni, dia tengok bintang juga, dia tengok rasi bintang juga. Tapi sebab apa dia jadi haram? Sebab dia tak ada punca. Tak ada punca ni macam mana? Tak ada punca ni macam mana?
Contoh, saya nak cerita ilmu tak ada punca. Keluar rumah, tiba-tiba bewak lalu seberang depan rumah kita. Kita kata apa? Oh, sudah. Hari ini hari malang. Ataupun kita kata hari kesialan kita. Maka masuk rumah balik. Baik. Persoalan di sini, apa kaitan bewak lalu dengan kesialan ataupun kemalangan yang akan berlaku pada hari itu? Apa kaitan dia? Tak ada. Dia tak ada kaitan. Maka perkara-perkara ini yang diketahui oleh orang-orang astrologi ini ialah orang-orang yang banyak menggunakan bisikan-bisikan daripada iblis dan syaitan. Mereka dah kena mengena dengan hal tu. Mereka kena mengena. Sebab tu kadang-kadang bila jumpa tukang tilik, dia tukang tilik. Contoh, dia tukang tilik horoskop bintang juga, tapi bulan, dia kait dengan bulan. Aries, macam-macam, Scorpio, macam-macam bintang-bintang yang 12 tu, 12 bulan tu. Ada hak rimau, macam-macam lah. Baik. Kalau kita tengok contoh, dia letak hang bulan apa, hang bulan apa, dia akan tengok kitab dia. Kalau jengking dengan kambing, tak kena. Dia kata tak kena. Dua calon isteri hang ni tak kena. Pasal dia kambing. Dia kambing. Macam tu. Contoh. Jadi benda-benda ni dia tak ada asal muasal dia yang ada alaqah, yang ada kaitan antara bintang dengan kehidupan. Dia tak ada. Melainkan semua itu hanyalah datang daripada tipu daya syaitan. Saya minta maaf tuan-tuan. Mungkin ada orang berbeza pandangan dengan saya. Tapi saya mesti amanah dengan ilmu yang saya pelajari. Sekadar keterbatasan pengetahuan yang saya ada. Berhati-hatilah dengan dua kitab ni. Kitab yang pertama, nama dia kitab Syamsul Ma'arif. Nama kitab tu Syamsul Ma'arif. Hati-hati. Syamsul Ma'arif, kalau tuan-tuan buka dalam kitab tu, nama Arab lah tuan-tuan. Nama Arab, kita jangan fikir nama Arab tu kira boleh pakai. Syamsul Ma'arif ni ialah kitab raja bagi segala bomoh ada. Sepakat saya tak boleh kata semua, walaupun ada daripada kalangan ulama kita, ulama daripada aliran mazhab kita, ada yang mengatakan Syamsul Ma'arif ni bukanlah ilmu yang bahaya. Tetapi saya lebih cenderung untuk mengambil pandangan daripada guru-guru kami yang ramai sangat, yang mengatakan berhati-hati dan jangan ambil sebarang ilmu daripada Syamsul Ma'arif. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tu, penuh dengan ilmu-ilmu yang pelik. Dan ketika kami mengaji, zaman saya mengaji dulu, orang Arab ni, ahli-ahli sihir Arab, mereka menjadikan Syamsul Ma'arif sebagai marja', sebagai kitab rujukan mereka untuk melakukan sihir. Ada orang-orang kita yang menggunakan Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif ni, dia kitab ni tuan-tuan, dia bahasa mudah. Dia umpama macam, saya nak sebut benda ni takut tak kena. Contoh, kita nak sebut dia macam mana? Kita nak sebut dalam tu isi tak betul, tapi kat luar tu tulis Allah dengan bismillah. Macam tu. Ada perkataan Allah, ada Muhammad, ada Jibril, ada Israel, ada belakang. Tapi perkataan ataupun kalimah, huruf-huruf yang ada kat situ ialah kononnya itu adalah huruf-huruf rahsia yang hanya diketahui oleh sebahagian orang yang mencapai ma'rifatullah. Hati-hati perkara ni. Kata guru kami daripada aliran Asy'ariyah Maturidiyah, dia kata apa? Hati-hati. Kerana kitab ini adalah tanda-tanda talbisul iblis telah berjaya meresak, belitan-belitan tipu daya iblis telah berjaya meresak ke dalam hati umat Islam. Hati-hati. Itu yang pertama. Syamsul Ma'arif ni orang Melayu kita ni kurang sikit. Orang Arab cukup famous kitab ni. Kitab kedua ni mungkin kontroversi sikit saya nak sebut, tapi saya kena cakap atas alasan amanah pada ilmu, iaitu kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk ni saya bak terang masa tingkatan 2 tu,
tingkatan 2 tu, memang antara kitab hak saya duk mengaji dulu. Tajul Muluk. Tajul Muluk ni kitab orang Melayu kita ditulis, dan dalam tu penuh dengan ilmu-ilmu astrologi, dan telah disepakati kitab ini tak boleh. Tuan-tuan boleh cek dalam majlis fatwa, dalam majlis fatwa negara, dalam majlis fatwa ada sebut kitab Tajul Muluk ni dalam senarai itu. Hati-hati, walaupun ada yang menyanggah keputusan fatwa. Saya tak nafi tuan-tuan, dua kitab ni ada golongan yang membenarkan, saya tak nafi. Cuma saya sebut kat sini ialah apa? Kemungkinan kitab tu betul. Kemungkinan lah. Kemungkinan orang yang tulis kitab tu kemungkinan dia mendapat rahsia daripada Tuhan habaq. Kemungkinan tu ada. Tetapi perkataan-perkataan ataupun bintang-bintang yang dilukis kat situ, contoh kalau tuan-tuan buka kitab tu, dia ada lukisan dia ada rajah, ada lukisan, kemudian dia akan tulis bintang ni kat sini, bintang ni kat sini, jim kat sini, alif kat sini. Ini yang disebut sebagai ilmu wafak. Wafak ni ada kaitan dengan ilmu astrologi. Jauhkan benda ni. Saya cuba bersangka baik, muallif penulis kitab ni mungkinlah dia mendapat ilham daripada Tuhan. Saya cuba untuk bersangka baik. Namun kita yang tak tahu hakikat sebenar penulisan ni, kita tak tahu hakikat penulisan sebenar ni, kita tak tahu cerita di sebalik benda ni. Kita hanya tahu kata benda ni rahsia, benda ni benda yang rumit, tersirat. Macam mana kita nak belajar sesuatu benda yang kita tak tahu kepastian dia? Maka saya mengambil pandangan ataupun langkah yang lebih berhati-hati dan berjaga-jaga untuk jauhkan daripada dua kitab ni. Sekalipun ada beberapa kalangan daripada guru-guru tua kita yang mengambil kitab ini sebagai sumber rujukan. Itu dia dengan Tuhan lah. Itu dia dengan Tuhan. Ataupun mungkin itu dia dah jumpa rahsia tu. Macam kita, wallahu alam. Jadi saya lebih cenderung untuk jauhkan. Bahaya tuan-tuan, ilmu astrologi dengan umat Melayu ni tak pernah terpisah. Tak pernah terpisah. Sebelum kedatangan Islam, ni saya contoh ni, sebelum kedatangan Islam, kita dah terpengaruh dengan banyak fahaman. Antaranya fahaman Hindu Buddha yang lama, antaranya fahaman animisme, iaitu fahaman kepercayaan bahawa roh-roh dan semangat-semangat spirit, ataupun ada orang setengah sebut mother of nature, hubungan dengan alam semula jadi, roh-roh alam semula jadi bersatu dengan kita. Alam galaksi Bima Sakti bersatu dengan kita. Jadi kita benda tu susah nak buang. Jadi kita cuba jauhkan pada perkara khurafat ni. Wallahu alam. Selesai. Habislah dekat tu. Jadi kalau sekadar meteorologi, kesimpulannya dibenarkan. Tak ada masalah, dibenarkan. Cuma tak boleh percaya 100% dengan ramalan meteorologi. Hanya sekadar petanda daripada ahlul khibrah, orang yang berpengalaman tengok petanda-petanda alam. Takat tu sudah. Wallahu a'lam. Selesai. Habis, tuan-tuan, habis. Seterusnya, yang terakhir, doa ketika banyak turun hujan dan khawatir akan kesannya. Ini cerita lain pula dah ni. Tadi cerita hujan turun. Yang kedua cerita hujan seriak. Yang ketiga hujan berterusan yang lama. Dan kita khawatir hujan yang lama ni akan memberikan bad effect, kesan sampingan yang tak elok untuk kita. Maka apa doa dia? Panjang sikit tuan-tuan. Sikit lah. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jumu'ah min babin kana nahwa daril qada. Iaitu bahawa ada seorang lelaki masuk dalam masjid pada hari Jumaat dari pintu yang searah dengan Darul Qada. Darul Qada ni ialah dalam masjid tu ada macam bahagian sudut kehakiman, sudut jatuh hukum. Masuk ke arah pintu tu. Masuk ke arah pintu tu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa dia tengah masuk tu, Nabi duduk tengah berdiri tengah baca khutbah. Nabi tengah berdiri dan baca khutbah.
Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman, maka dia telah menghadap Nabi, dia berdiri menghadap Nabi dalam keadaan berdiri, dan dia pun kata, Nabi duduk macam khutbah ni, dia masuk masjid, lalu dia pun terus cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwalu wanqata'atis subulu fad'ullaha ayyughithna. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, tanam-tanaman telah rosak, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Nabi mengadu kat Nabi. Ni teruk sangat dah ni, situasi ni dahsyat sangat. Takkan dah tunggu Nabi baca berhenti khutbah apa dah, pergi cerita terus. Qala, maka Nabi pun bersabda, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kedua-dua tangannya, lalu Nabi pun berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tuan-tuan, aghithna ni tuan-tuan bisa dengar tuan-tuan, perkataan aghithna. Aghithna ni pernah dengar tak? Kalau tuan-tuan yang jenis kaki duk dengar apa qasidah ni, ada satu qasidah. Qasidah ni dulu famous tapi tak ramai orang tahu. Masa tu famous belah-belah Turki, belah-belah Malaysia tak masuk lagi qasidah tu. Sampai lah masuk qasidah tu, Awi Wings pun nyanyi qasidah tu. Tapi dia buat sterong lah, dia buat sterong. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Itu aghithna ya Rasulullah. Khilaf ulama dalam perbahasan nasyid ni. Aghithna ya Rasulullah, boleh tak minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Rasulullah? Ulama khilaf pandangan, boleh atau tidak meminta pertolongan kepada makhluk yang dah mati walaupun dia Nabi. Khilaf. Pandangan yang pertama kata tak boleh, pandangan yang kedua kata boleh. Itu saya tak mau bincang pasal khilaf lah. Pasal khilaf tu tak boleh kita bincang lah. Perbahasan Arisna ni tuan-tuan, perbahasan Arisna ni dahsyat tuan-tuan. Boleh tak kita minta bantuan? Contoh, ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani. Abdul Qadir Jilani ni siapa dia tuan-tuan? Sultanul Awliya, sultan bagi para wali. Dia ni dah meninggal dah. Kita kata Arisna, Arisna, bantulah aku, bantulah aku. Boleh tak kata itu? Perbahasan dia terlalu dalam, panjang umur, murah rezeki. Saya akan bahas perbahasan Arisna ni. Malam ni tak dan. Malam ni tak dan. Saya ada lagi 10 minit ni. Malam ni tak dan. Jadi doa Arisna. Sepakat ulama kalau nak aghithna ni minta ke Tuhan. Aghithna ni pendapat yang paling sepakat ulama, minta ke Allah, minta ke Allah. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Nabi sebut 3 kali. Ya Allah ya Tuhan kami, atau Nabi berkata, ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami, turunkanlah hujan kepada kami. wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'atin wa ma bainana wa baina sila'in min baitin wala darin. Lalu demi Allah saat itu kami tidak melihat ada awan atau mega sedikit pun di langit, sementara antara kami dengan bukit Silak tidak ada rumah atau bangunan satu pun. Dari belakang baginda muncul awal gelap seperti perisai. Lepas tu kata apa lagi? Qala fatala'at min waraihi sahabatun mithl turas. Demi Allah, setelah awan gelap tersebut menutupi langit, turunlah hujan. Maka hujan pun turun. Demi Allah, falamma tawassatis sama intasharat thumma amtarat. Dan sesungguhnya hujan ini telah turun selama seminggu. Hujan ini turun seminggu. Jadi kalau nak doa hujan bagi turun, doa dia apa? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. 3 kali baca. Nabi baca tu, hujan turun seminggu. Hujan turun seminggu, lamanya hujan turun. Baik. Seterusnya,
Qala fala wallahi ma ra'ayna asy-syamsa sabtan. Qala thumma dakhala rajulun min dzalikal. Okey, baik. Demi Allah, seminggu lamanya kami tidak melihat matahari. Tu dia. Lama betul hujan turun. Daripada hari itu kawan tu besok masa Nabi khutbah, Nabi doa Allah ma'arizna, tiba-tiba langit jadi gelap, hujan turun terus seminggu. Kemudian. Okey. Thumma dakhala rajulun min dzalikal bab fil jumu'ah al-muqbilah. Tu. Kemudian pada hari Jumaat berikutnya, minggu depan, hari Jumaat tu, orang yang sama dia masuk pada pintu yang sama sementara Rasulullah tengah berkhutbah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Sama, situasi sama. Nabi tengah baca khutbah hari Jumaat, dia masuk itu juga. Lalu dia kata apa? Ni. Faqala, lalu dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subulu fad'ullahu lana an yumsikaha. Ya. Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, tanam-tanaman telah rosak, berdoalah kepada Allah untuk menghentikannya. Hujan, suruh Tuhan, suruh Nabi doa kat Tuhan, suruh berhenti hujan. Baik. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, maka Nabi pun angkat dua tangan, lalu Nabi pun berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma 'alal akam wadh-dharab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar fanqala'at wa kharajna namshi fis syams. Maka Nabi kata apa? Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan pada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan pada tanah yang gersang, tanah yang tandus, dasar lembah dan tempat tumbuhnya pepohon. Hujan pun berhenti, kami pun keluar dan berjalan di bawah sinar matahari. Maksudnya Nabi nak doa supaya hujan yang turun banyak ni, doa supaya dialihkan hujan tu pi kat tempat lain pula. Hawa untuk diubah hujan tu pi kat tanah yang gersang pula dah. Baik. Saya sikit tuan-tuan, saya baca baru saya syarah hadis ni. Lafaz hadis ini demikian di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Maksudnya cerita ni cerita sahih, hadis sahih. Hanya saja dalam riwayat Bukhari disebut dengan lafaz Allahumma asqina. Ini dalam istilah lafaz saja sebagai pengganti lafaz arisna. Arisna tu, yang kan tadi arisna tu, ada yang lafaz sebut Allahumma asqina, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan, makna yang sama juga, tapi dia guna lafaz Allahumma asqina. Yang dalam riwayat Bukhari dan Muslim arisna, itu je lafaz saja. Banyak pengajaran yang dapat diperoleh dari hadis ini, semoga Allah memberi taufik. Baik, baki 5 minit tuan-tuan, 5 minit saya syarah, 8.30 kita berhenti. Mungkin kita akan timbul satu soalan, Tuhan, contoh kalau tak kita orang lain yang baca hadis ni, Tuhan ni sampai tak tahu ke waktu bila nak kena bagi hujan turun, waktu bila nak bagi hujan berhenti? Nak kena habaq dulu ke tanam-tanaman rosak baru hujan turun? Lepas tu nak kena habaq dulu ke bila hujan turun lama sangat, tanam-tanaman pun rosak, rumah pun rosak, banjir apa semua? Nak kena habaq kat Tuhan dulu ke baru hujan bagi berhenti, baru hujan turun pun tak turun dah? Kata Tuhan ni Maha mengetahui. Tak boleh ke Tuhan bagi turun hujan dan menghentikan hujan dalam keadaan tanpa perlu siapa-siapa minta? Ni nak kacau, nak jadi satu kerja pula. Orang tu tengah-tengah khutbah, kawan ni main kacau. Baik, penjelasan dia lagu ni. Istifadah yang paling besar ialah apa? Yang pertama, untuk menunjukkan kepada sekalian umat yang ada bahawa kuasa yang menurun dan menghentikan hujan adalah datang daripada Allah. Kalau dia minta dekat patung ke, dia minta dekat batu ke, minta kat pokok ke, dia kata, Ustaz, hari itu saya minta kat pokok, hujan turun. Dia kata, benda tu boleh jadi tuan-tuan. Ustaz, saya hari itu saya pakai cincin ni, tiba-tiba lega, lepas saya buang tu sakit pula dah. Macam mana? Hak tu jadi pula. Awak jadi. Jawapan dia dua.
yang pertama, itu adalah ujian Tuhan kepada kita. Ujian keimanan Tuhan kepada kita. Bukan ujian Tuhan untuk Tuhan tahu kita beriman ke tak. Tuhan tahu kita beriman ke tak. Ujian yang Tuhan bagi kat kita ni untuk menyedarkan kita sama ada kita ni beriman ataupun tak. Dia tahu dah kita ni beriman ke tak. Nak menyedarkan kita. Tu saja ujian tu. Yang kedua, Allah memang takdirkan masa hujan tu berhenti, kita pula duk minta kat pokok. Takdir tu bertembung. Peristiwa tu bertembung. Kita pula duk sangka pasal pokok tu. Istifadah yang cukup besar sekali di sini ialah apa? Segala sesuatu walaupun setitik hujan yang turun itu hanya datang daripada arahan Tuhan. Mustahil langit awan akan melemparkan ataupun membuka ruang-ruang awan tu untuk turun walaupun setitik air hujan, melainkan sesudah datangnya arahan daripada Tuhan. Ni malaikat ni ada riwayat ni tuan-tuan. Dulu kasih dia sebut sehari 3 kali, ada kata sehari 40 kali. Malaikat maut duk tengok kita pi patah balik, tunggu arahan. Setiap makhluk ni dia ada arahan dia. Dia mendapat arahan dia, dia ada komand dia. Jadi Tuhan Nabi nak cerita dan peristiwa ni nak mengajarkan kepada kita. Hujan turun, hujan berhenti, hujan seriak, macam buat Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini memberikan pengajaran yang sangat besar kepada kita. Bahawasanya ketika nak meminta sesuatu berkaitan dengan nikmat, berkaitan dengan mendatangkan manfaat, berkaitan dengan dijauhkan mudarat, kena minta kepada Allah. Sebab itu dalam hadis sebut, mintalah kepada Allah walau milhan, atau kama qala Nabi, is'alullah walau milhan, mintalah kepada Allah walaupun secubit garam. Secubit garam pun minta kat Tuhan. Dalam hadis yang lain, mintalah kepada Allah walaupun tali kasut yang hilang. Tali kasut hilang ni pun minta kat Tuhan. Ini yang kita nak sebut berkenaan tentang, bukan hanya sekadar tentang zikir, bukan hanya tentang sekadar amalan, tetapi mentaliti kita. Ini penting. Ada orang dia nak harap amalannya. Mentaliti ni, mentaliti yang hubungkan kepada jiwa, yang nak memasakkan akidah, segala sesuatu manfaat dan mudarat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, ngam-ngam 8.30 kita selesai berkenaan tentang cerita bab hujan. InsyaAllah 2 minggu depan Asma'ul Husna, insyaAllah minggu sekali lagi insyaAllah zikir-zikir dalam solat tarawih, insyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ni. Saya mohon maaf, saya mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara. Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, barang sesiapa yang banyak cakap dia, dikhotiri banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya qul kullun min indillah, katakanlah baginda buku ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما، سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.